Assalamualaikum dan hai guys, Cikgu Azim di sini tutup prinsip perakaunan. So, hari ini selamat datang. Hari ini cikgu akan ceritakan tentang 6 format penting dalam SPM 2021 yang akan tiba beberapa hari saja lagi. Alright. So, stay tune dan kita akan go through bersama-sama. Alright. So, kita akan make it quick this one. Alright, kita teruskan Cikgu Azim tutur 6 format penting SPM 2021. Prinsip perakawanan ialah kebanyakannya ialah, kalau kamu tak tahu lagi, ialah kebanyakannya ialah format banyak percentage ialah format, iaitu kamu kena faham. Satu, kamu kena faham. Dua, kamu kena ingat kamu kena hafal, kena ingat macam mana structure format. Ialah cara kita rekod apa nombor satu, apa nombor dua, dan apa tambah apa dapat apa. Itu ialah format cara kita rekod. Dan ada beberapa format yang sangat penting, yang sangat famous masuk dalam SPM, standard SPM lah, dan especially SPM 21 ni. Alright. So, satu, cikgu cakap tadi, kamu kena faham. Nombor dua, kamu kena ingat format. Nombor tiga, kamu kena boleh applykan format ni. Macam nak boleh apply format ni ialah banyakkan latihan format penting ni. Jadi kamu dah tahu apa yang akan masuk dalam SPM, apa yang kamu perlu buat ialah dah tahu apa yang akan masuk, potensi yang akan masuk. Kamu kena banyakkan latihan format penting ini. Alright. So, kita teruskan. Okey, cikgu perkenalkan dulu. Cikgu boleh panggil Cikgu Azim. Cikgu bertugas sebagai guru ni, gambar cikgu di SMK Jinjang lah, di KL, di guru ganti kan, sebagai guru ganti subjek prinsip perakaunan di SMK Jinjang, dan banyaknya student Chinese lah waktu ni. Dan sekarang cikgu bertugas sebagai account executive di sebuah kilang di mana, Kelana Jaya, di Sungai Wei, Kelana Jaya. Alright, kita teruskan. So, inilah 6 format penting yang kamu kena faham dan kamu kena ingat, yang kita akan go through beberapa. Kita tak dapat nak go through semualah. Kalau kita go through semua, lamalah video ni. Alright. So, kita go through beberapa format penting. Okay. Format account perlu ingat. This one nampak ni. Format account perlu ingat. Nampak 3 tanda seru. Bermaksud sangat-sangat penting. Kalau kamu, macam cikgu selalu cakap dengan pelajar-pelajar cikgu, kalau kamu tidak ingat format, bermaksud kamu kalah sebelum kamu berjuang. Kita tak nak kalah sebelum kita berjuang. Kita kena ingat format kan. Contoh macam kita pergi perang tapi kita tak bersedia lagi, bermaksud kita macam surrender. Kita surrender, kita boleh mati dalam peperangan tu. Jadi sangat penting untuk persediaan kamu, sangat penting untuk kamu ingat format. Bermaksud supaya kita tidak kalah awal kita nak menang dalam SPM ni, insya-Allah. So, kita kena ingat, kena faham, kena ingat, dan juga boleh apply boleh buat soalan format ni. Nombor 1, apa dia? APUR, akaun perdagangan dan untung rugi. Sangat penting akaun perdagangan untung rugi ni. Apa akaun perdagangan untung rugi ni? Kita akan go through lebih banyak kejap lagi lah, iaitu kita nak cari untung atau rugi bersih. Alright. Nombor 1. Nombor 2, PKK, penyata kedudukan kewangan. This one PKK, penyata kedudukan kewangan. Dua ni, APUR dan PKK ni, antara soalan yang almost confirm, yang wajib almost confirm akan masuk dalam SPM kamu. Jadi kamu dah tahu apa yang soalan masuk, kenapa kamu tak banyakkan latihan ni? Kenalah banyakkan latihan, banyakkan lagi format latihan, format ni. Macam mana kalau dia tanya macam ni, macam mana kalau dia tanya macam ni. Banyakkan lagi APUR dan PKK. PKK mengandungi akaun berjenis asset, liability dan equity pemilik. Betul. Nombor 2. Nombor 3, format yang famous masuk dalam SPM ialah belanjawan tunai. Belanjawan tunai ini ialah anggaran penerimaan dan pembayaran secara tunai. Nama pun belanjawan tunai. Alright. Sangat penting. Ada 7 butir dan kita akan go through sekejap lagi. Nombor 4 ialah kamu kena boleh buat akaun pengasingan Nombor 4, akaun pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi ialah form 5 bab berapa? Bab 4 perkongsian. Ialah bab 4 perkongsian. Kamu kena boleh buat akaun pengasingan untung rugi. Mudah saja. Untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji berkongsi, dapat kongsi untung atau kongsi rugi, kita bahagikan, bawah sekali dapat kosong. Itu nombor 4. Nombor 5 ialah format yang penting, ialah penyata penyesuaian bank, iaitu bab 3 form 5, iaitu perakaunan kawalan dalaman.
kamu kena boleh sediakan penyata penyesuaian bank. Antara yang famous juga, tapi agak complicated sikit. Penyata penyesuaian bank ni agak susah sikit, tapi boleh masuk juga. Alright. Dan last sekali, nombor 6 ialah kos pengeluaran. Kos pengeluaran pun antara yang famous masuk dalam SPM. Ini cikgu cakap ni ialah SPM kertas 2. Kertas 2 ialah subjektif. Betul? Kalau kertas 1 objektif, dia campur lah kan. Dia campur objektif, dia campur lah semua. Banyak lah, takkan nak cerita satu kan. Jadi objektif dia campur semua. Kertas 1, kertas 2 subjektif. Inilah antara yang akan masuk. Jadi kamu dah tahu apa yang akan masuk. Kenapa kamu tak nak cuba banyak kali latihan? Alright, kita teruskan. Nombor 1, akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi ini ialah akaun perdagangan dan untung rugi ialah akaun perdagangan untung rugi iaitu APUR. Akaun perdagangan untung rugi ialah kita nak cari macam cikgu cakap tadi, untung bersih. This one. Untung bersih. Tapi nak cari untung bersih, kita kena dapatkan untung kasar terlebih dahulu. Dalam untung kasar kita ada dua komponen. Satu komponen jualan bersih, dua komponen kos jualan. Banyak pelajar yang tak ingat ialah komponen kos jualan. Macam mana kita nak cari kos jualan ni? Banyak pelajar yang lupa dan tunggang langgang dia punya format tu. Jadi kamu kena mahirkan kat situ. Jualan bersih mudah saja. Jualan tolak pulangan jualan, dapatlah jualan bersih. Kan this one komponen jualan bersih. Komponen kos jualan pula ialah kita mulakan dengan inventory awal, lepas tu ada belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Tambah Audi. Apa itu Audi? AUDI. A, angkutan masuk. U, upah atas belian. D, duty import. I, insurans atas belian. Tambah semua tu, dapat kos belian. Tambah dengan inventory awal, kita dapat kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir, dapat kos jualan. Itulah komponen kos jualan. Banyak sikit. Jadi banyak pelajar yang lemah sini. Seterusnya dah dapat untung kasar, kita kena tambah hasil, tolak belanja, dapatlah untung bersih. Mudah sahaja. Alright. So ni antara testimoni, cikgu nak cerita sikit testimoni kelas-kelas cikgu. Ni testimoni student SPM. Siapa ni? Daniel rasanya. Ni lama dah. Salam Daniel, nak tanya exam prinsip account hari tu macam mana, sebab dia baru lepas habis exam waktu tu. Waalaikumsalam cikgu. Bagi saya okey lah. Paper 1 saya dapat 31 per 40. Jadi 9 jadi salah. Paper 2 pun saya jawab semua walaupun ada yang tak balance. Okey, yang penting kita cuba terbaik in our exam. Betul tak? Balance tak balance, kemudian cerita. Alhamdulillah kan. InsyaAllah okey je, boleh feedback sikit ke kelas. Saya dah senang faham bila cikgu ajar. Lepas tu format, nampak ni format cikgu sangat tekankan format. Sangat penting kamu faham dan ingat, faham, ingat dan boleh apply format. Saya pun mudah hafal sebab cikgu macam tekankan mana yang lemah. Betul, sangat penting untuk kamu kenali mana yang kamu lemah dan cuba perbaikilah. Seterusnya cikgu juga ada tulis buku ni, kalau kamu pernah baca, bagus, iaitu 6 rahsia mahir prinsip perakaunan. Okey, ada 6 macam teknik lah kan. Kamu boleh baca, kalau kamu berminat cikgu boleh bagi boleh minta, cikgu akan bagi. Okey, ni testimoni pelajar SPM pula. Ni waktu cikgu mengajar di MRSM, Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Kerai, Kelantan. Waktu ni pelajar cikgu nama dia Aisyah Adnan. Thanks sir, dia cakap ni dia punya IG lah kan, lama dah. Thanks sir, from fail to be. Thanks sir, see you when I see you. Very proud of you Aisyah Adnan, strive for A in SPM. Nampak ni 2018, ni dah lama daripada fail, cikgu boleh bantu dia dapat B. Alright, so sangat penting kamu ada kefahaman. Okey, seterusnya kita teruskan Penyata nombor 2 macam tadi. Format nombor 1 ialah APUR, akaun perdagangan untung rugi. Nombor 2 ialah PKK, penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan ada 3 komponen utama. 1 ialah aset, 2 ialah liability, 3 ialah equity pemilik. Aset pula terbahagi kepada 2. 1 ialah aset semasa, 2 aset bukan semasa. Kamu kena boleh bezakan tahu apa beza aset semasa, apa beza aset bukan semasa, apa yang membezakan aset semasa dan apa yang membezakan aset bukan semasa, dan kamu kena boleh bagi contoh-contoh dia. Okey, tu format dia. Susunan pun kamu kena ingat. Susunan PKK tu macam mana susunan dia, kamu kena ingat. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah liability. Liability ialah hutang syarikat kita. Syarikat kita pinjam daripada bank, hutang. Syarikat kita beli barang secara kredit, iaitu secara hutang. Apa lagi? Syarikat kita buat pinjaman bank, nak growkan bisnes kan, itu ialah hutang.
Hutang pun liability terbagi pada dua. Satu liability semasa, dua liability bukan semasa. This one Seterusnya equity pemilik mengandungi akaun modal dan ambilan. Inilah komponen, cikgu cerita komponen-komponen saja sebab kalau butir, kalau dia punya format ada susunan dia, kamu kena ingat. Tapi kamu kena faham apa ada dalam PKK tu. Inilah tiga komponen inilah ada dalam PKK, dan tiga komponen ni kita boleh pecah pula. Setiap komponen ada dua. Okay, ni testimoni student form 4 ni, lama dah ni. Salam, ni Amirul rasanya. Rizal, exam dah keluar ke macam mana Rizal? Prinsip account. Waalaikumsalam, Alhamdulillah dapat A. Ni pelajar SAS Sekolah Alam Shah di Putrajaya, Presin 1 cikgu ingat lagi. Alhamdulillah, tahniah. Boleh bagi feedback sikit? Okey, boleh. Banyak saya belajar, terutama cara klasifikasi komponen tu, sama ada debit, kredit atau debit debit, kredit lah, sistem jangan bergu. Senang faham, ada explanation. Alright, kita teruskan. Itu nombor 2 tadi PKK. Nombor 3 ialah format yang penting, yang famous masuk dalam SPM ialah belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni soalan yang famous juga. Tak complicated sangat soalan belanjawan tunai ni tak susah sangat. Tapi dah akan ada twist-twist sikit lah dah akan ada twist-twist sikit dalam SPM. Takkan dia bagi soalan straightforward sangat. Kalau taraf SPM akan ada twist-twist sikit. Tapi apa yang kamu kena faham dekat belanjawan tunai ialah ada 7 butir. 1, baki BB, iaitu baki awal. Nombor 2, penerimaan. Ingat, inilah belanjawan tunai. Belanjawan tunai inilah anggaran anggaran macam cikgu cakap tadi, anggaran penerimaan dan pembayaran secara tunai sahaja. Nama pun belanjawan tunai. Okey, jadi penerimaan tunai saja, macam kita terima duit daripada pinjaman, kita buat pinjaman dapat duit. Lepas tu kita jual secara tunai, kita rekod. Betul tak? Kita modal secara tunai, kita rekod di penerimaan. Nombor 2. Nombor 3, jumlah penerimaan. Kita jumlahkan penerimaan kita untuk setiap bulan. Nombor 4, pembayaran. Ingat, pembayaran pun secara tunai sahaja. Nombor 5, kita akan jumlahkan pembayaran kita. Nombor 6, kita akan dapat lebihan atau kurangan. Macam mana kita nak dapat lebihan atau kurangan ni? Lebihan atau kurangan ialah kita ambil jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran, dapatlah lebihan atau kurangan. Kalau nilai yang kita dapat positif, nilai dia ialah lebihan. Kalau nilai yang kita dapat negatif ialah kurangan. Dan last sekali ialah baki HB. HB tu kena simpang cikgu buat H.B pula. H simpang tu B. Alright, baki akhir, macam mana kita dapat baki akhir? Baki BB kita tambah dengan lebihan atau kurangan, dapatlah baki HB, baki akhir. Kita teruskan. Ni testimoni pelajar cikgu. Okey, waalaikumsalam cikgu, kejap ya. Ni cikgu suruh bagi ni lah feedback. Dia bagi feedback sikit kelas. It was good ni cikgu mengajar pelajar diploma, testimoni student diploma. Nama mawar rasanya ni. That was good sebab cikgu ajar daripada basic accounting cycle. Basic accounting cycle ialah kitaran perakaunan. Before, macam mana nak buat accounting one by one. So, student faham dengan details dan tekankan mana yang student lemah. Betul, sangat penting kita tahu mana yang kamu lemah dan kita cuba perbaikilah. Overall, senang difahami sebab semua straight to the point. Recommended to student yang have weakness on accounting subject. Terima kasih cikgu atas ilmu diberi tadi, sama-sama mawar. Okay, so itu saja daripada cikgu. 6 format penting. Kalau siapa nak stay boleh stay sebab cikgu akan ada offer untuk kamu untuk kelas intensif untuk SPM 2021. Siapa yang tak nak boleh leave sekarang. Alright, so mana yang berminat ialah kelas intensif online prinsip perakaunan. Kita nak intensif sebanyak selama 4 hari, iaitu 2 hari sejam, iaitu selama 8 jam. 4 hari 31 this one 30 hari bulan 1 sampai 22 hari bulan 2, iaitu cuti raya Cina. So sangat bagus, kita ada 4 hari ni, kita akan gunakan sebaik mungkin. 10 am sampai 12 pm, 200 sahaja daftar sebelum 28 hari bulan 1, 300 kalau daftar selepas itu. Hubungi cikgu sekarang. Alright, so apa yang kamu akan dapat? Satu ialah kelas bersama cikgu secara 8 jam, nota full form 4, nota full form 5 dan nota-nota soalan dan jawapan-jawapan cikgu akan bagi, dan akses terus kepada cikgu walaupun lepas kita habis kelas intensif kita. Alright, so mana yang minat boleh bertindak sekarang dan boleh PM cikgu sekarang sebab kita nak cuba cover sebanyak mungkin selama kelas ini. Alright, terima kasih semua atas perhatian. Berminat boleh terus tekan link kat bawah
dan kita akan terus dapatkan harga promo untuk kamu. Kalau lambat 300 lah. Alright, terima kasih semua. Jumpa kamu di kelas. Goodbye. Assalamualaikum. Have a good day.